Okay, first kita pergi pada respiratory structure. Apa dia respiratory structure tu? Okay, dia adalah respiratory surface that enable gases exchange occur between respiring cells and outer environment. Pertukaran gas ya. Tempat berlakunya gases exchange itulah yang kita panggil sebagai respiratory structure. So ini kita cerita dulu macam intro lah ya. For an unicellular organism, they have large surface area to volume ratio. Dia punya luas permukaan dia besar berbanding isi padu badannya. Bila dia ada keadaan macam ni, luas permukaan dia besar, isi padu badan dia sangat kecil, so dia membolehkan the gases exchange occurs through diffusion without need of any special respiratory structure. Maksudnya gas tu boleh keluar dan masuk terus dekat dia punya plasma membrane tanpa memerlukan struktur-struktur lain membantu proses gases exchange berlaku. Dia directly daripada dia punya plasma membrane ya. So kalau kita tengok dekat sini ada contoh gambar agar dia ni buat macam eksperimen ringkas. So agar tu kita boleh bagi macam ini dia punya contoh macam mana nak membezakan organism yang ada TSA over V ni total surface area over volume yang besar dengan yang kecil ni. So untuk organism yang kecil yang kamu nampak merah semua ni, sekejap ya cikgu tunjukkan sikit. Yang kamu nampak merah semua ni, dia adalah kita umpamakan seperti unicellular ni lah. Maka dia punya total surface area to volume dia adalah besar. Jadi kalau kita rendamkan dia dekat dalam dye, suatu solution yang berwarna, so semua solution tu dia akan masuk direct sampai ke tengah-tengah sel tersebut ataupun ke tengah-tengah agar tu lah, masuk sampai ke tengah. Dye yang terserap tersebut iaitu pewarna tu, kita umpamakan seperti gas yang masuk ke dalam body of the organism. So kita boleh nampak kat sini the dye tu tak sampai dekat tengah-tengah organism tu. Boleh nampak kat sini. So tengah-tengah ni kalau kita nak buat kaedah sama dengan ameba tak boleh lah, sebab kita punya body yang bahagian tengah tu tak dapat oksigen. Jadi kita punya cara tidak samalah. The gases exchange yang berlaku di antara unicellular dengan large organism tidak sama. Jadi apa yang bigger size of organism terpaksa overcome this problem adalah dengan cara bagaimana nak membolehkan gases exchange berlaku sampai ke tengah-tengah sel yang ada dekat dalam body dia. Dengan cara mestilah mestilah dia mempunyai special respiratory structure to maintain the gases exchange throughout their respiring cell. Maksudnya sebesar mana pun organism tu seperti elephant ni, still juga dia boleh setiap sel dia boleh menjalankan gases exchange disebabkan bantuan daripada respiratory structure tadi. Sebenarnya kalau kita katakan total surface area to volume ratio ni, ni spelling error ratio, lebih besar organism tu, TSA over V dia adalah lebih kecil sebabkan ratio antara surface area dengan isi padu dia jadi lagi rendah lah. Sebab kita bahagikan ni matematik. So the respiratory structure untuk hampir setiap organism tu dia punya adaptation dia hampir sama. Sebab apa? To ensure the gases exchange occurs efficiently. So kat sini setiap kali kamu jawab pasal respiratory structure, dia punya adaptation dia, so 4 point ni je lah yang kamu kena pegang. The first one, make sure the TSA over V for this respiratory structure tu large. Tapi jangan tulis TSA over V kamu kena tulis lengkap. Apa dia tu? TSA over V tu? TSA over V and volume. Over volume ratio. Lepas tu dia mesti thin lah. Thin sebab to allow the diffusion of respiratory gases occur easily. Selalunya senipis yang mungkin sampai only 1 cell thick sahaja.
Okay, then the surface of respiratory structure always moist. Okay, so bila benda tu dia moist, so dia akan menyebabkan the gas tu lebih mudah dissolve ke dalam solution yang ada dan lebih mudah dia akan diserap ataupun dibawa masuk ke satu tempat yang lain. Okay, then has many network of blood capillary. Kecuali insect, dia tidak ada blood ya. Insect dia guna hemolymph. Okay, to allow the efficient delivery of respiratory gases. So yang pertama kita akan pergi kepada insect dulu. Okay, structure yang ada apa dia? Yang pertama, spiracle. So spiracle ni dia macam lubang hidung kita lah. Fungsi dia sama macam kita punya lubang hidung. Kita punya nostril. Okay, dia kat situ dia kata there are small pore in the thorax and abdomen called spiracle. It allow the intake of air into the air tube system which is the tracheal system. Okay, jadi sebenarnya insect ni dia memerlukan hidung tak? Adakah dia memerlukan nostril or not? Okay, tidak. Jadi dia sebenarnya ada eksperimen tu. Eksperimen kamu rendamkan grasshopper ataupun cockroach, kamu rendamkan dalam air dengan kamu terbalikkan kepala dia masuk dalam air. Badan dia dekat luar dan dia boleh hidup lama. Sebab dia tidak bergantung pada nostril dia untuk mengambil air daripada luar untuk jalankan respiration. So, umpama kita kata dia punya lubang hidung dia lah tapi banyak dekat sepanjang dia punya abdomen ni. So kalau kita tengok, okay, dia kata allow the into the air tube system which is the tracheal system. So kita tengok tracheal system ni Okay, ni lebih besar. Ni adalah dia punya spiracle tracheal system, the whole system ni. Kalau kau nampak tube yang macam bentuk tube ni, the whole system ni kita panggil tracheal system. Okay. Next, apa lagi yang ada? Okay, daripada air yang masuk daripada spiracle tadi, so dia akan teruskan perjalanan dia daripada spiracle masuk ke trachea. So nanti trachea tu pula dia akan berpecah kepada finer branches, okay, cabang yang lebih kecil iaitu tracheole. So nampak ya, daripada trachea pergi ke tracheole. So kat sini trachea lebih besar, tracheole lebih kecil dan tracheole ni pula dia akan direct. So body cell tu dia akan berada dekatlah dengan tracheole tu. Kita teruskan tengok apa lagi yang ada isi dia. Okay, the large number of tracheole provide a large total surface area for gases exchange. So yang kita nak TSA over V tadi tu kita dapat daripada tracheole ni tadi. Sebabkan tracheole ni dia sangat banyak, so dia lah yang menyebabkan kita boleh achieve the large TSA over V. Bawah ni pula, tracheal wall is thin and moist. Okay, pun sama juga seperti adaptation tadi, thin and moist. Okay, to allow oxygen gas to diffuse into the cell while the carbon dioxide quickly diffuses out of the cell into tracheole. Okay. The last one ada tambahan. So dia ada tambahan sikit iaitu dia ada air sac. Okay. Mengembang dan mengecut, okay, to speed up the delivery of respiratory gases during active body movement. So dia kalau keadaan yang sangat aktif sahaja, air sac ni akan membantu untuk mempercepatkan dia menjalankan respiration. Respiratory structure for fish. Okay, tengok ya kat sini apa yang ada. Okay, kalau tadi tracheal system ya untuk insect, untuk fish respiratory structure dia adalah gill ataupun kita panggil insang. Okay. Okay, apa yang ada dalam gill? Okay, gill are made up of line of filament. Okay, filament yang panjang ni ya. Sekejap cikgu letak. Nampak sikit. Okay, ni yang panjang-panjang ni kita panggil, the holes ni panggil gill. Okay, yang panjang-panjang ni kita panggil filament. So yang ni filament yang besar lah. Kamu nampak ni satu filament yang besar. So yang panjang-panjang ni filament. Okay, that is supported by gill arc. Okay, gill arc yang tepi ni. Okay. Then filament enable rapid exchange of respiratory gases. Okay, filament has many tiny and flat projection called lamella. Ataupun dalam plural dia kita panggil lamellae.
Okay, nampak kat sini ni satu satu filament yang besar. Okay, so dia punya bentuk-bentuk dalam filament tu pula ada unjuran-unjuran ataupun projection. Yang ini kita panggil sebagai lamella. Okay, ni lamella lah. Okay, lamella ni lah dan lamella dan filamen ni lah yang mewujudkan keadaan yang the gel tu has large TSA over V for efficient gases exchange. Okay, dah lah macam filament tu dah banyak. Filament tu kalau kau nampak filament ni sendiri dah banyak. Dekat filament tu sendiri dia ada lamella ya berbonjol-bonjol tu. So dua keadaan ni menyebabkan TSA over V for the gel become larger. Okay, the lamellar membrane is thin. Okay, sama ya, thin and supplied with many blood capillary for easy absorption and transportation of respiratory gases. Okay, so kita ada large TSA over V, kita ada thin dan kita ada many blood capillary. Okay, apa point yang missing kat sini? Moist skin. Moist. Okay, moist. Perlu letak tak moist? Tak. Tak perlu. Okay. So yang moist skin ni pula untuk fish dia tidak valid lah ya, sebab dia memang dia tidak perlu moist pun sebab dia duduk memang dekat dalam persekitaran aquatic. So Cikgu, untuk fish, ya. kenapa ia ikan Hmm. dia kalau tak dalam air dia tak boleh guna isang ke kan? Okay. Bila berada dekat daratan, gel ni dia akan kuncup ataupun tertutup. Okay, jadi keadaan ini berlaku menyebabkan walaupun dekat udara ada banyak oksigen, namun keadaan gel yang kita kata apa, kuncup ni, kuncup ataupun dalam keadaan bukan collapse, kecut lah macam tu, dia tidak mampu untuk mengambil seberapa banyak oksigen yang ada dekat udara tu untuk menyebabkan fish tu boleh menjalankan respiration. Jadi fish tu for the beginning kalau dia berada dekat darat dia akan tercungak-cungak lah, kamu akan nampak ya. Lama-lama dia akan suffocate, dia akan lemas. Sebab dia tidak dapat menarik oksigen daripada luar disebabkan gel tu tidak kembang. Dia tidak kembang. Macam itulah keadaan dia. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Teruskan dengan frog pula. Okey, frog dia ada dua keadaan. Okey, dia boleh menjalankan gases exchange pada skin saja. Karakteristik of skin tu dia thin and highly permeable. Okay, dan moist, di mana yang kamu tahu juga. Okay, then has many network of blood capillary. So sama je lah. Keadaan yang aktif, okay, ataupun dia bergerak, dia memerlukan satu lagi struktur lain iaitu lungs. Okay, so yang lung ni dia punya keadaan dia sama macam lung kita lah lebih kurang. Okay, the surface of lung is folded to increase the total surface area for the exchange of gases. Okay, lung pun mesti thin to allow the diffusion of respiratory gases. Lepas tu mesti moist, okay, to enable the gases to dissolve in it and reach with network of blood capillary. So itu yang kamu kena tahu tentang respiratory structure for amphibian ataupun for frogs. Human semua orang dah tahu, kita guna alveolus. Okay, so cikgu scroll laju je yang ni. Okay, macam biasalah alveolus tu banyak, large number of alveolus, so it provide a large total surface area for gases exchange. So the alveolus moist, has large network of blood capillary dan juga thin. So ini 4 point pun ada kat sini. Okay, so this similarities between the respiratory structure in human and animal, so semua sama. 4 point tadi tu lah ya yang kita cerita tu. Kita ada TSA over V yang besar, so thin, moist and large network of blood capillary. Itu similarities dia. Okay, differences semua orang tahulah. Nama respiratory structure tu ya. For insect kita panggil tracheole. Okay, for fish dia include sekali ya dua-dua, filament and lamella. Okay, untuk frog ada dua, skin and lung. Okay, untuk human ada alveolus. Okay, so macam mana dia dapat TSA over V tu?
Okay, how dia achieve the TSA over V. So for insect, dia ada large number of tracheole. For fish, dia ada large number of filament and lamellae. Okay, frog, okay, the lung is folded ataupun the skin lah. So skin surface tu sendiri dah besar. And human with the large number of alveoli. At least pergi pada mechanism of breathing. Basically, breathing mechanism ni sebab dia melibatkan air. Jadi pergerakan air daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, dia melibatkan atmospheric pressure. Okay, tekanan atmosfer. Okay, sekiranya satu tempat tu dia punya air pressure dia lebih tinggi berbanding dengan satu tempat lagi. So tempat yang ada air pressure tinggi ni dia akan bergerak lah pergi ke tempat yang air pressure rendah untuk achieve the equilibrium, keseimbangan. So bila ada berlaku perbezaan di antara air pressure ni, barulah gas boleh bergerak ataupun barulah air tu boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okay, jadi mekanisme of breathing ni dia melibatkan nak wujudkan keadaan perbezaan air pressure tu lah. Kalau tidak ada perbezaan air pressure, tak bolehlah udara masuk dalam kita punya badan. Okay, so macam mana kaedahnya dia nak mewujudkan keadaan air pressure yang berbeza luar dan dalam tu? Okay, dia melibatkan beberapa struktur. Kita tengok kat sini ya. So untuk insect, dia ada satu bahagian yang dinamakan abdominal muscle. So bahagian bawah ni lah muscle yang berada dekat bahagian abdomen ni. Abdomen ni adalah keseluruhan bahagian bawah ni ya. Ini kita panggil abdomen. Okay. So abdomen ni dia boleh relax and contract. Dia ada dua keadaan. Satu keadaan inhale, iaitu kita nak bawa udara daripada luar masuk. So bila the insect tu dia inhale, okay, inhaling air, the abdominal muscle relax. Okay. So bila dia relax, okay, dia akan jadi lebih besar lah volume dia. Okay. So perkaitan di antara volume dan pressure dia mesti berlawanan. Okay, so kat sini bila dia relax, the volume of the body akan jadi increase. Sekiranya isi padu volume tinggi, dia mesti berlawanan dengan pressure. Okay, so volume yang besar menyebabkan air pressure menjadi semakin rendah. Sebab kawasan besar kan? Okay, so the air pressure in the trachea decreases. Okay, so kat sini air pressure decreases. So that dia akan menyebabkan the air pressure dekat dalam badan lebih rendah daripada air pressure dekat luar, and it causes the air to flow ataupun to enter the trachea through spiracle. Sinilah. Okay, so bila dia exhale, keadaan yang terbalik pula lah. Dia punya abdominal muscle kena contract dulu. Okay, so bila abdominal muscle contract, dia akan mewujudkan volume yang kecil lah kat sini. Sebab dia mengecut Okay, so volume akan decrease because of the contraction of the abdominal muscle. So bila volume decrease, automatically the pressure ataupun air pressure akan increase. So bila air pressure increase, air pressure dekat dalam adalah lebih tinggi daripada air pressure dekat luar, dia akan forces out from the trachea through the spiracle. Sebab dekat dalam pressure lebih tinggi. Kita pergi kepada frog, konsep sama tapi nama dia punya structure je berbeza. Kita tengok kat sini apa yang berlaku So dekat sini, okay, when the frog breathe through the nostril, the mouth and glottis are closed. Okay, the floor of the buccopharyngeal cavity is lowered. Okay, kat sini permulaan dia adalah bahagian bawah mulut katak ni. Kalau kamu kan tengok katak dia selalu bahagian mulut dia macam terturun tu kan. Itu dipanggil the floor of buccopharyngeal cavity. So bila dia nak inhale, bahagian bawah sini dia akan, bahagian dia punya buccopharyngeal cavity ni akan turun dan dia akan mewujudkan volume yang besar dekat situ. So bila volume dekat sini besar, air pressure akan decrease lah. Okay, so the low air pressure nampak kat sini dia point the low air pressure. So bila air pressure decrease,
air from the outside akan enter the nostril. Okay, disebabkan tekanan yang dah berkurangan tadi. Okay, tapi yang ni dia ada 2 peringkat Semula-mula dia masuk ke dekat bahagian dia punya bahagian buccopharyngeal cavity dulu. Okay, nanti baru dia pergi ke bahagian lung. Okay, seterusnya. So sini ada bahagian glotis dia tak direct pergi ke lung dulu. So untuk permulaan glotis tertutup dulu. So bila the air tadi tu nak berpindah daripada buccopharyngeal cavity ke lung, so glotis tu akan open. So nampak kat sini glotis open. Okay, the nostril close. Okay, bahagian nostril close, glotis tak boleh terbuka, nanti udara keluar balik dekat nostril tu. So the nostril close, so the glotis open. Okay, the floor of buccal cavity rises. So nampak kat sini dia punya bahagian bawah mulut dia tu terangkat. So dia akan mewujudkan volume yang kecil. So bila volume kecil, air pressure meningkat. Okay, dekat dalam bahagian buccopharyngeal cavity. So bila air pressure increase here dan nostril tertutup, dia tidak ada jalan lain, maka air tu akan bergerak berpindah daripada buccopharyngeal cavity ke lung. Dia sekali jalan exhale dia lebih mudah. Okay, tengok kat sini pula, kita pergi pada exhalation. Okay, so now lung akan contract. So bila lung contract, air is expelled from the lung. Okay, this is helped by the abdominal pressure and elasticity of the lung. Okay, so sekarang ni dia melibatkan juga sebenarnya proses air pressure yang tinggi dekat bahagian lung. Sebab lung dia contract kan, so air pressure tu dia akan menyebabkan air berpindah daripada lung pergi ke buccopharyngeal cavity, tapi yang ini dia direct keluar terus ke nostril. Kamu tengok some air is expelled through the nostril while the rest is mixed with the air in the buccopharyngeal cavity. Okay, yang untuk fish kita panggil buccal cavity saja. Okay, so cerita dia sama je. So permulaan dia buccal cavity tu dia akan lowered. So bila dia lowered, dia akan mewujudkan volume yang besar. So bila volume besar, the air pressure dia akan jadi decrease. Okay. The open cavity is enlarged. Okay, open cavity ni adalah bahagian operculum Operculum dekat tepi ni. Bahagian yang melindungi gill ni. So nampak gill ni warna merah. So bahagian luar dia ni adalah operculum. So bahagian dalam operculum tu yang ada gill dan juga rongga keseluruhannya dia panggil opercular cavity. Okay, so bahagian ni. Ni opercular cavity. So at the same time, the opercular cavity is enlarged and the operculum opening is closed. Okay, dia membesar tapi bahagian hujung ni dia tertutup. Tertutup So hanya ada satu kawasan terbuka sahaja yang ada, iaitu daripada kawasan mouth. Sini je yang terbuka. Kawasan lain semua tertutup. Okay, so it reduce the pressure because of the large volume. So dia akan menyebabkan pressure dekat dalam lebih rendah berbanding pressure di luar. So water from the outside will enter the fish through the mouth. Okay, so dekat dalam water itulah yang ada dissolved oxygen. So konsep sama je. So bila dah masuk kat situ, pertukaran gas akan berlaku dekat gill ni tadi. So sekarang dah settle, dah dapat oksigen. So sekarang dah berlakulah cellular respiration dan carbon dioxide telah dihasilkan. So nak keluarkan balik carbon dioxide ni macam mana? So water yang mengandungi high amount of carbon dioxide tadi untuk dikeluarkan, the first is bahagian bawah mulut dia. Bahagian bawah mulut dia panggil floor of buccal cavity ni. Dia akan rise. Pada masa yang sama, the opercular cavity become smaller. So mouth kena close Mouth close. So keadaan yang berlaku ni semua benda mengecut. So dia akan menyebabkan the volume decrease. Then the operculum opening is open. Nampak bahagian sini akan terbuka, jadi keadaan
pressure yang tinggi tadi dia akan menyebabkan water yang mengandungi high amount of carbon dioxide tadi akan keluar, tapi dia bukan keluar melalui mouth dia akan keluar melalui bahagian tepi sini. Okay, melalui operculum yang terbuka tadi. Okay. Jadi the inhalation and exhalation of fish dia ada dua keadaan yang berbeza. Dia inhale daripada mouth tapi dia exhale melalui operculum opening. So kat tepi ni Cikgu, Ya. kalau macam di inhale air ada kotoran atau pasir, apa jadi pada kotoran tu? Jadi bila ada kekotoran sekalipun yang tertinggal dekat bahagian gel tu, tersangkut dekat bahagian gel tu, still juga the flow of water tu lama-kelamaan dia akan membawa pergi jugalah kotoran-kotoran yang ada tadi. Unless kalau memang dia adalah kotoran yang tidak boleh tertanggal lah. Okay, human. Dekat kita punya rib cage ada dua jenis intercostal muscle. Okay, dekat bahagian yang lebih tepi dia panggil external intercostal muscle. Okay, manakala ke bahagian yang lebih mendekati sternum, yang lebih tengah dia panggil internal intercostal muscle. Okay, nama muscle ni dia lain sebab muscle ni dia punya susunan dia tu pun berlainan. Kalau external, so susunan dia, ni muscle untuk external tu dia susunan dia macam ni muscle dia. Dia daripada bawah bawa ke atas. Okay, dia ada kat bahagian sini bahagian tepi ni. Okay, manakala internal intercostal muscle susunan dia ke bawah pula. Dia punya susunan dia berlawanan. Satu dia bawa ke atas, satu dia bawa ke bawah. Macam tu. Okay, so yang internal duduk dekat lebih pada bahagian tengah sini. Okay, perbezaan antara external dengan internal intercostal muscle ni, okay, bila external ni contract, okay, bila dia mengecut, dia akan menyebabkan rib cage kamu ternaik ke atas. Okay, so sebab tu dia menghala ke atas dia menghala ke atas, ni external. So bila dia contract, automatically kamu punya rib cage akan ternaik ke atas. Okay, manakala sekiranya internal yang contract, yang bahagian sini pula contract, mengecut, dia akan menyebabkan rib cage kamu akan turun ke bawah. Itu beza dua. The external intercostal muscle contract. Okay, so yang satu lagi ni dia mesti berlawanan lah. Dia tak boleh dua-dua contract pada masa yang sama So bila external intercostal muscle contract, seperti yang cikgu kata tadi, the rib cage kamu akan move upward and outward. Automatik dia akan tertarik ke atas, ternaik ke atas disebabkan contraction of external intercostal muscle tadi. Okay, pada masa yang sama diaphragm muscle akan contract. Okay, so kat diaphragm bawah ni semua orang tahu diaphragm kat bawah ni. So dia akan contract dan menyebabkan diaphragm yang bentuk asalnya adalah berbentuk dome. So bila muscle tu contract dia akan turun, diaphragm tu dia akan move downward. Okay, move downward and become flat and horizontal. So dia akan jadi macam ni lah, daripada keadaan dome tadi dia akan jadi lebih rata. Okay, this causes the volume of the thoracic cavity increases and the pressure in it decreases. Sama je konsep macam tadi. Bila keadaan rib cage kamu ternaik, okay, diaphragm kamu terturun, maka volume akan meningkat. Okay, bila volume meningkat, automatically the pressure akan menurun. Okay, decreases. Okay, keadaan yang berlaku ini tadi, keadaan the pressure decrease tadi tu, dia akan menyebabkan the atmospheric pressure outside adalah lebih tinggi. Okay, maka the air from the outside akan forces into the lung, dia akan masuk ke dalam. Okay, sama je cerita dia, cuma kamu kena kaitkan sekarang ni the muscle yang menyebabkan rib cage tu ternaik, okay, dan juga muscle yang berada dekat bahagian diaphragm pula. Okay, so inhalation pula dia akan
fokus kepada internal intercostal muscle. So internal intercostal muscle, bila dia contract, ribcage kamu akan terturun ke bawah. Okay, ribcage akan move downward and inward. Okay, size of ribcage tu akan jadi semakin kecil. Okay, so bila size ribcage makin kecil, pada masa yang sama, diaphragm muscle akan relax, maka diaphragm dia akan kembali kepada bentuk asal, iaitu dia akan membentuk dome, ataupun bentuk asal dia adalah dalam bentuk curvy ke atas, curve upward. Bila volume decrease, the pressure automatically increase. Okay, bila pressure increase, dia akan menolaklah udara daripada dalam badan, okay, akan tertolak keluar. It's push out of the lung to the surrounding. Semua yang kita dah belajar tadi, breathing mechanism in human and animal. So persamaan dia, okay, dia mesti ada satu muscle, muscular structure yang boleh expand and contract. Yang boleh contract and relax lah. Okay, kat sini dia mesti ada satu muscle. So kalau kamu perasan tadi, kamu tengok pada insect, kamu tengok pada human, semua pun dia ada satu muscle yang boleh contract and relax. Okay, then so dia melibatkan perubahan volume and pressure. Seperti yang Cikgu kata tadi. Dan volume dan pressure ni dia always kena berlawanan, opposite to each other. Okay, kita tengok sampai ke bawah. Okay, so kat sini karakteristik dia adalah respiratory aperture. Okay, pembukaan kat mana udara masuk, insect masuk ikut spherical, fish masuk ikut mouth and operculum, frog masuk ikut nostril, human masuk ikut nostril juga. Dia tak sebut nose, nostril. Okay, so apa struktur yang aid the breathing? Insect dia dibantu oleh thorax and abdomen. Okay, fish dibantu oleh operculum dan juga muscular floor of buccal cavity. Okay, kat buccal cavity ni dia ada muscular floor. Okay, frog dibantu oleh muscular buccopharyngeal wall ataupun buccopharyngeal cavity tadi. Okay, human kita ada diaphragm, ribcage and intercostal muscle. Okay, so yang ini breathing mechanism kamu boleh bacalah. Okay, the contraction and relaxation of abdominal muscle in the insect. Okay, yang ini pula adalah the movement of floor of the buccal cavity and operculum in the fish. Okay, frog pula adalah the movement of buccopharyngeal cavity floor and the elasticity of the lung. Okay, human banyaklah contraction and relaxation of internal intercostal muscle. So diaphragm pun membantu, ribcage pun membantu. So ada 3 untuk human.